Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan masuk topik baru, iaitu topik 7, kebarangkalian 2. Kalau korang ingat, korang pernah belajar kebarangkalian 1 masa form 4 dulu kan? Okay, so kebarangkalian 2 ni adalah sambungan kepada kebarangkalian 1 tu. Jadi, untuk korang faham, untuk korang mudahkan korang belajar kebarangkalian 2, korang kena faham dululah. Korang kena faham baliklah kebarangkalian 1 yang korang belajar masa form 4 dulu tu. Okay, jadi saya rasa mesti adalah antara korang yang dah tak ingat kebarangkalian form 4 kan. Jadi untuk kelas hari ni saya akan refresh balik kebarangkalian yang form 4 punya. Next week baru kita masuk kebarangkalian yang kedua. Jadi untuk minggu ni korang kena tolong fahamkan kebarangkalian 1 yang saya nak ajar nanti. Sebab kalau korang tak faham kebarangkalian 1 ni, korang akan sangkut nak belajar kebarangkalian 2 minggu depan. Okay? Jadi apa pun tolong fahamkan. Okay, so apa itu kebarangkalian sebenarnya? Ingat lagi tak apa maksud kebarangkalian? Okay, kebarangkalian ni adalah kemungkinan sesuatu benda tu untuk berlaku. Okay, contohnya macam crush korang lah, crush korang kan. Okay, korang ada crush kan. Apakah kemungkinan, apakah probability kebarangkalian untuk crush korang tu suka korang balik? Berapa? Of course lah, 0%. Tak akan berlakunya pada muka korang. Okey, tak ada aku raya. Okey, so itulah kebarangkalian. Kebarangkalian untuk bila pesakit. Okey, perempuan kan, perempuan student-student ni kan, mesti kaki K-drama kan. Laki pula kaki-kaki anime kan. Okey, kaki anime juga. Okey, so untuk perempuan ni mesti korang ada tengok cerita Dr. Strangers, doktor semua tu kan. Okey, kalau korang tengok cerita tu, mesti ada masa dia bedah-bedah tu kan. Dia pun kata, okey, peluang untuk pesakit ni sembuh hanyalah 30%, hanyalah 40%, hanyalah 20% kan. Macam mana doktor tu kira? Okey, doktor tu kira macam ni tau. Tapi sebantai je, tak apa betul tak dia kira macam tu. Ini contoh je lah. Okey, contohlah ada 10 pesakit yang mempunyai sakit yang sama kan. Okey, so katakanlah 10 pesakit ni ada sakit jantung kan. Okey, so daripada 10 pesakit ni yang doktor bedah ni, 3 orang selamat. Lagi 7 orang KO. So kita boleh simpulkan kat sini, daripada 10 orang, 3 orang selamat, 3 orang KO. So maksudnya kita boleh simpulkan kat sini, peratusan untuk pembedahan tu berjaya adalah 30%. 30%. So macam tu lah kot, tu contoh je lah. Tak tahulah betul ke tak. So kalau korang kerja kat kilang pun samalah juga. Macam katakanlah kan, daripada 100 unit yang korang hasilkan kan, daripada kilang tu hasilkan kan, katakanlah 10 rosak, lagi 90 okey. Ini kalau 100. So katakanlah kalau ada 1000 produk, so korang boleh agak lah, kata tadi 10, so akan jadi 100. So 900 yang okey. Jadi korang boleh kira lah berapa persen rugi, berapa persen untung. So itu kepentingan probability ni. Jadi kena belajar elok. Okay? Okay, so sekarang kita masuk kepada formula dia. Okay, untuk kebarangkalian 1 ni hanya ada satu formula saja. Ini je formula dia. Okay, formula dia PA sama juga dengan NA per NS. Apa itu PA? PA ni adalah kebarangkalian peristiwa A. Kalau ditulis kat sini B, so ini adalah kebarangkalian peristiwa B. So yang ni tak tetap lah. P je yang tetap kat sini. P ni maksud dia kebarangkalian. Kenapa tulis P? Kebarangkalian tulis P sebab P ni bahasa orang putih. So P ni adalah probability. Tapi kita bahasa Melayu kebarangkalian lah. Okay, sebab tu simbol dia P. Okay, so kita nak cari P ni yang kita nak cari kan. So nak cari P, senang saja formula dia NA per NS. Apa itu NA? Apa itu NS? Okey, NA adalah bilangan peristiwa A dan NS adalah bilangan sampel. Ataupun nak senangnya, sampel ni sepegang S kan. S ni kan, S tu adalah semua. Nak senang, S tu adalah semua. Okey, apa itu bilangan peristiwa A? Apa itu bilangan sampel semua? Okey, macam contoh yang tadi kan, sambil kalau buat pembedahan kan. Okey, kalau buat pembedahan, ada 10 pembedahan. Daripada 10 pembedahan tu, katakanlah 7 yang berjaya, 3 yang tak berjaya. Okey, so berapakah probability pembedahan tu berjaya? Okey, so probability A ni katakanlah pembedahan kan. Probability untuk pembedahan tu berjaya adalah
bilangan peristiwa. Kita nak pembendahan yang berjaya kan. So bilangan peristiwa yang berjaya berapa tadi? 7 kan. Okay, so 7 yang berjaya. So bilangan yang berjaya adalah 7. Dan bilangan sampel iaitu semua. Bilangan semua sekali pembedahan. Total pembedahan yang dilakukan adalah 10. So NS ni adalah 10. 7 pembedahan yang berjaya daripada 10 pembedahan. Jadi daripada 7/10 lah. Ataupun 0.7. Ini dalam bentuk kebarangkalian. Kalau dalam bentuk peratusan, jadi 70% lah berjaya. Ini kalau berjaya, kalau PA ni berjaya. Katakanlah kalau kita nak cari pembedahan yang tak berjaya, PB. Katakanlah B ni yang tak berjaya punya kan. Okey. So, ada berapa pembedahan tadi? 10 pembedahan. Okey, ada 10 pembedahan. Daripada 10 pembedahan, berapa yang tak berjaya? 3 yang tak berjaya. So, 3/10. Jadi, 0.3. Kalau tukar kepada peratusan, dia akan jadi 30% tak berjaya. So, kalau orang dengar pesakit dengar kan. Okey. So setakat ni orang yang dah operate, berapa orang yang berjaya? Berapa peratus untuk selamat lah. So doktor pun kata 70% lah. So orang tak takut sangat lah nak operate kan. Macam tu lah. Jadi yang paling penting kat sini adalah korang kena pegang formula ni betul-betul. Okey, kena ingat formula ni betul-betul. Kebarangkalian sama juga dengan peristiwa. Bilangan peristiwa bahagi dengan bilangan semua sekali. Okey. 5 saat, hafal sekarang. PA sama dengan NA per NS. Hafal sekarang 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good job. Alright. Kenapa kena ingat benda ni? Sebab untuk kebarangkalian satu, semua pakai formula ni je. Satu formula ni sahaja. Adalah satu lagi, tapi satu lagi tu bukanlah formula. Tapi nanti saya explain. Tapi ini paling penting lah. Kok mana pun diputar, ini. Biasa soalan takkan bagi setengah soalan dia takkan bagi direct tau. Dia takkan minta kita cari kebarangkalian. Kadang tu dia suruh kita cari yang ni. Okay, macam ni kan. Ini kita nak cari kebarangkalian kan. Okay, kalau dia minta kita cari bilangan peristiwa. Kalau dia minta kita cari berapakah kan tadi buat pembedahan kan. Berapakah bilangan yang berjaya. So yang berjaya, inilah bilangan yang berjaya kan. Bilangan yang berjaya. So apa kita nak buat? Kita cari yang ni, kita cari yang ni. Yang ni alih ke sini dapatlah bilangan yang berjaya. So kita main, orang kata kita tukar-tukar bentuk je. Kalau diminta berapakah bilangan apa ni? Okey, saya tulis yang senang kan. Okey, contoh lah, dia minta berapakah bilangan yang berjaya kan? Melakukan pembedahan tu kan. Okey, so kita nak NA kan. So terbalikkanlah, yang ni pergi sini. So dia akan jadi NA sama juga dengan PA. Ini NS pergi ke kiri kan, naik ke atas. Sebab dia nak NA saja. So naik ke atas dari jarak. So dia akan jadi darab dengan NS. So kita dapatlah kat sini bilangan pesakit yang berjaya melakukan pembedahan tu. Orang kata selamat lah. Ataupun kalau dia minta berapakah bilangan pesakit semua sekali yang melakukan pembedahan tu. Bukan yang selamat tau. Bukan yang selamat, bukan yang tak selamat, tapi total. So total yang ni apa? NS semua. So kita nak cari NS. Macam mana nak cari NS? Okay, tengok kat sini. Kita nak cari NS ni kan. Kita ubahlah balik. Nak cari NS, PA nak tak? Tak nak, kita turun ke bawah. So dia akan jadi NS sama juga dengan NA. Ini jadi NA kan. PA ni turun ke bawah kan. PA turun ke bawah. So PA dekat sini lah. PA. Nampak? So dia main ubah kat situ je. Ubah kat formula. Korang kena pandai ubah formula ni. Tak ada masalah. Itu saja. Boleh? Okay, ni contoh soalan. Ni tingkatan 4, tingkatan 5. Ini bilangan pelajar perempuan, ni bilangan pelajar lelaki. Okay. So kat sini soalan dia, kebarangkalian memilih seorang pelajar lelaki dari tingkatan 5. Dia nak kebarangkalian kita pilih. Okay, contoh lah, cikgu dia akan panggil random kan. So kalau cikgu panggil random siapa-siapa pelajar dalam ni, apakah kebarangkalian untuk cikgu pilih pelajar lelaki dari tingkatan 5? Ini pelajar lelaki dari tingkatan 5. So yang ni, berapakah kebarangkalian untuk cikgu pilih pelajar yang kat sini? Jadi kebarangkalian kan, dia minta kebarangkalian. So bila diminta kebarangkalian, apa korang nak buat? Korang kena pakai formula kebarangkalian. Okey, kebarangkalian sama juga dengan NA per NS. Okey. So apa itu? So kita cari NA dengan NS. Okey. Tengok NS. NS ni apa? NS ni adalah bilangan
S. Apa tadi saya sebut? S adalah semua. So berapa semua sekali pelajar yang ada? 28, 16, 12, 24. Kita tambah semua. 28 tambah 16 tambah 12 tambah 24 akan dapat 80. So NS sama dengan 80. NA ni apa? NA ni adalah bilangan yang kita nak tu kan, bilangan peristiwa tu kan. Okey, bilangan peristiwa apa? Bilangan peristiwa pelajar lelaki daripada tingkatan 5. Ini. Ini daripada Jadi kat sini 24. Sebab 24 orang peristiwa. Jadi masukkanlah dalam formula ni. Masukkan bilangan peristiwa A 24 per dengan NS 80. So tekan kalkulator akan dapat 3/10. Ini jawapan dia. Nanti korang tanya, "Sir, jawapan nak letak dalam perpuluhan ke nak letak dalam pecahan?" Kalau sir, betul letak dalam pecahan, senang. Sebab okey, macam ni. Kalau jawapan korang tu ini kan, kalau 3/10, 3/10 kalau korang tukar kepada pecahan, dia akan jadi kalau korang tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.3333 sampailah ke hujung dunia ada 3. So kalau macam ni, bila korang bundarkan, lepas tu korang akan bundar kan, dia akan jadi 0.33 kan. Okey, so mana 3 kat belakang tu? Korang hilangkan. So nilai dia akan lari sikit. So kalau yang macam ni, korang jangan tukar kepada perpuluhan. Kekalkan saja dalam bentuk pecahan macam ni, lagi selamat. Kalau untuk jawab soalan seterusnya, lagi selamat lah. Nilai dia lagi tepat. Okey? Okey guys, baca soalan dulu seminit. Alright, dah siap Okey. So apa yang diberitahu dalam soalan? Soalan ni sama macam tadi, cuma subah sikit je. Kat sini tadi ada nilai kat sini kan. Sekarang ni saya gantikan dengan Y. Okey, baca soalan dia. Kebarangkalian untuk memilih pelajar perempuan daripada tingkatan 5 ialah 0.2. Berapakah nilai Y? Okey, tengok apa disebut kat sini. Kebarangkalian. So kita keluarkan maklumat dia. Kebarangkalian. Okey, so korang tahu ini adalah P. P apa? Kebarangkalian apa? Kebarangkalian pelajar perempuan daripada tingkatan 5. So kat sini, pelajar perempuan daripada tingkatan 5. Ini. So, kebarangkalian untuk pelajar perempuan tingkatan 5. Kenapa sebut macam ni? Ini ikut korang nak buat apa? Korang nak buat A pun tak apa. Tapi saja nak suruh korang nampak kan. Ni P, probability untuk pelajar perempuan tingkatan 5. Sama juga dengan 0.2. Okay, itu maklumat yang kita dapat. Apa lagi yang kita dapat? Total pelajar. Okey, total pelajar berapa? 80 orang. Okey, so total pelajar ni apa? NS, bilangan pelajar semua sekali. Ada berapa orang? Ada 80 orang. Okey, dan tengok soalan dia. Berapakah nilai Y? Nilai Y kat sini kan. Okey. So korang tahu tak nilai Y tu apa? Tahu. Apa itu nilai Y? Nilai Y itu adalah nilai pelajar perempuan tingkatan 5. Bilangan pelajar perempuan tingkatan 5. Okey. So kalau korang start nak buat macam mana, ingat apa sepesan tadi, untuk topik kebarangkalian ni ada satu formula sahaja. Apa formula dia? P A sama juga dengan N A per N S. Tapi dalam kes ni kita nak A ke? Kita nak pelajar perempuan tingkatan 5. So saya nak bagi nampak, saya gantikan dengan P pelajar perempuan tingkatan 5. So kat sini pun bilangan apa? Bukan bilangan A lah, bilangan perempuan tingkatan 5. Okey. So apa yang kita nak cari sebenarnya? Inilah yang kita nak cari tu. Ini yang kita nak cari tu. Okey. Nilai ini dah ada. Ini probability kan. Kebarangkalian dah ada. Dah ada dah. Ni 0.2 dah ada dah. Bilangan semua sekali dah ada. Ya, dah ada dah. So kita nak cari yang ni saja. Okey, masukkan dalam formula. Kebarangkalian dia adalah 0.2. Sama juga dengan bilangan pelajar perempuan tingkatan 5. Berapa? Y.
So Y. Bilangan semua sekali berapa? 80. So gantikan dengan 80. Kita nak cari apa? Kita nak cari Y. Bila nak cari Y, 80 nak ke? Tak nak. So 80 ni apa? Bahagian. Y bahagi 80 kan? Bahagi 80. So bila bahagi, pergi ke kanan jadi darab. So dia akan jadi 0.2 darab 80 sama juga dengan Y. So Y sama juga dengan 0.2 darab 80 dapat berapa? Tekan kalkulator akan dapat 16. Jadi jawapan dia adalah 16. So bilangan pelajar perempuan adalah 16. So nampak tak kat sini soalan dia, orang kata apa? Soalan dia tak semestinya ditanya P saja, tak semestinya ditanya kebarangkalian saja. Dia boleh ubah soalan. Dia minta kita cari bilangan peristiwa ke, ataupun dia minta kita cari bilangan semua ke. Tapi dia putar belik macam mana pun, korang putar belik juga apa ni formula dia ni. Korang putar juga benda ni. Apa yang dia nak? Kalau dia nak ni bilangan peristiwa, korang jadikan yang ni, korang cari yang ni. Kalau dia nak yang ni, korang cari yang ni, alihkan yang ni ke sana. So macam itulah. Okey, boleh faham kan semua? Satu lagi saya lupa nak explain tentang macam mana kita nak listkan peristiwa dan juga nak listkan keseluruhan tu. Nanti yang tu minggu depan saya akan explain. Okey. So sampai sini saja kelas kita. Fahamkan, tak faham tanya saya. Okey, lepas ni saya akan bagi soalan dalam grup. Okey, bye bye semua. Assalamualaikum.